Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni biasa saya akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit technical analisis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni lah 2 hari bulan hari Rabu. So hari penting untuk kita dalam market sebab apa hari ni adalah ada FOMC meeting. FOMC meeting dah pun start semalam 1 hari bulan. Cuma hari ni 2 hari bulan kita akan tahu result dia berapakah kenaikan interest rate di US. So nanti dia akan terangkan di chart apakah akan berlaku dan siapa yang hilang arah di Bitcoin dia akan tunjukkan dan dia akan tunjukkan efek apakah yang berlaku sekiranya kita dapat berapa base point dan berapa base point kah yang perlu kita dapat untuk naik, berapakah base point untuk kita tengok ada berlaku dropping atau berapakah base point yang kita tengok akan hanya price tak berlaku sebarang pergerakan, hanya berlaku sideways saja. So dia akan turutkan chart tu tanpa buang masa lagi. Let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap still lagi berada above 1 trillion iaitu di 1.0 trillion. Dengan volume yang tak banyak berlaku perubahan pun still lagi semalam pun lebih kurang sama dah dalam 74 bilion. Nanti kita tengokkan secara summary berapakah ada perubahan atau tidak untuk hari ni, untuk hari semalam. So Bitcoin dominasi increase sikit daripada 38.0 ke 38.7. Ethereum kembali meningkat, dropping sikit dari 19.3 ke 19.0. Tengok summary untuk pergerakan untuk semalam. Total market increase sikit aja 0.03% dengan volume drop 14.84. Kalau pagi semalam kita tengok adalah 80 lebih. So pagi di 74. So itulah yang berlaku droppingnya adalah 14 turn. Volume yang amat rendah. So untuk di dominasi Bitcoin juga sedikit dropping 0.02. So untuk hari ni kita akan tengokkan berapakah harga semasa Bitcoin berada di 20.4k. Dengan semalam saja performa hanyalah 0.02, tak banyak berlaku perubahan. Untuk di ini untuk hari ni sebab kami ialah Zul dah buat quarter recording ialah pukul 8 lebih. So inilah data yang untuk hari ni. So apa-apa kita tengok weekly ada. Weekly untuk dia 1.8, untuk Ethereum 7.7. So BNB 13%. Kemudian tengok Dogecoin berapa? Dogecoin dah kembali balik ke 15 sen. So Dogecoin ni berhati-hati. Kenapa berhati? Dia akan tunjukkan untuk weekly Dogecoin dah 130% peningkatan untuk minggu ini. So kita akan tengok kan apa yang akan berlaku next untuk Dogecoin. Dia akan tunjukkan di chart. So tanpa buang masa lagi untuk hari ni kita akan tengok. So fear index kita berada di fear. So tak banyak berlaku perubahan. So hari ni data penting yang kita tengok adalah data ini ialah kita tengok ada Fed meeting. Fed meeting ialah November 1 dan 2. So dah start semalam. So hari ni 2 hari bulan waktu Malaysia adalah pukul malam nanti kita akan dapatkan result Fed meeting ataupun interest rate. So pukul berapa kita boleh tengok di economic calendar ni. So ekonomi ni ialah untuk hari possible ini adalah untuk hari besok. Meaning besok untuk US kita lah malam ni lah. So ini kita start apa pergi di Fed meeting tu nampak tadi. Okey yang ni kita tengok FOMC statement, kemudian pukul 2 kita ada Fed interest rate decision. So current interest rate di US adalah 3.25. So dijangkakan untuk malam ini forecast adalah 4%. So daripada 3.25 ke 4% ini kenaikan sebanyak 75 base point ataupun 0.75. So meaning untuk malam ini keseluruhan market akan nak tengok sama ada Fed decision kita akan dapat 75 base point ataupun tidak. Sekiranya kita dapat 75 base point, so tu jangkakan tak ada sebarang perubahan yang drastik dalam market. Sekiranya kita dapat below, so meaning dijangkakan 4%, mungkin kita naik 50 base point saja. So kalau 50 base point hanyalah kepada 3.75. So kalau 3.75 ada possible price aku kata sedikit pump ke mana mungkin juga hari ada target sampai 22.4. Nanti tu akan tunjukkan di chart. So untuk hari ni kita tengoklah must be interest rate decision mesti tak lebih kepada 75 base point. Kalau kita dapat 75 base point lebih, 75 base point ke atas, ini kita akan ada massive drop untuk dalam market, minimum massive pump untuk di DXY dollar. Sekiranya dapat below 50 base point, so tak ada sebarang pergerakan drastik, still lagi aku kata Bitcoin still akan berada di kawasan yang sama. So ini kita ada sebarang perubahan yang drastik. So kalau price nak pump, kita ada below lah. So below tu dapat agak susah lah nak dapat below lah. Mungkin kalau kita dapat 50 base point mungkin akan ada kenaikan. Tapi berdasarkan chart di DXY dollar sedang trending untuk melakukan dropping. So tu jangkakan untuk malam ni sama ada kita hanya sideways atau berlaku dump untuk di market. Unless kita dapat aku kata
interest rate yang rendah lah, below daripada 4%, so ada possible itu yang melakukan peningkatan. So itulah benda antara 50 base point ke 75 base point. So kita akan tengokkan berapakah malam ini. So untuk di market, so kita pergi ke chart. So di Bitcoin, pertama kali kita tengok di Bitcoin apakah arah pergerakan. So inilah chart Zul punya jumlah chart. So ada beberapa key level yang penting kat sini. So gasan-gasan kuning ni adalah gasan key level. Currently kita berada di key level 20.4. Kita dah breakout above 20.4 dan 20.4k currently berada di support. So apa yang ada kat sini? So di chart Zul ni ada beberapa pattern di price target. So Zul still lagi monitor bearish pattern ni untuk price sampai kawasan 14k. So belum lagi sampai, kita dah on the way ataupun on track. Di mana price breakout retest. So price boleh lagi buat sideways berapa lama, kalau naik sampai 22 pun tak kisah. Tapi still lagi kita ada target kita 14k sebab price ni belum lagi sampai. Unless price ni kembali balik above channel ni, barulah kita jangkakan ini tak lagi boleh berlaku ke dalam 14k. So itulah yang pertama. Kemudian kita ada juga bullish signal, iaitu ini bull flag ini dengan price target kawasan ni. So price target kita nanti tu akan adjust balik arrow ni. So inilah price target. Point breaking lah kita ada di bawah ni. So point breaking ini, so ini price menuju ke dalam kawasan resistance. So resistance ni apa? Resistance ni adalah kawasan yang tandakan itu adalah daripada last low, last high, last low, kita ada resistance. So inilah yang dijangkakan sekiranya kita dapat pergerakan bullish untuk malam ni interest. So inilah possible yang berlaku. Bitcoin boleh menuju ke kawasan 22.4 ataupun 23 ni untuk hit kawasan resistance, dan possible akan berlaku huge rejection balik selepas itu. So itulah untuk di Bitcoin. Kemudian untuk short term, kita ada monitor untuk di 4 hours ni pergerakan ni. Kita ada monitorkan pergerakan 2 hari lepas, ada sharekan. Kita ada bear flag, kita ada bearish division, iaitu price buat higher high, RSI buat higher low. So inilah bearish untuk momentum drop, dan inilah pattern untuk rising wedge, meaning price adalah more untuk drop ke bawah. Drop sampai mana? So point of breaking yang ini adalah short term, yang ini untuk break sampai bawah. So ini kita boleh sampai balik ke kawasan below 19 ataupun 20k. So benda dengan loss in position 24. So kita jangkakan price boleh kembali balik ke kawasan support ini. So malam ini sama ada price melakukan kenaikan ataupun drop bergantung kepada Fed meeting. Untuk meanwhile, sebelum Fed meeting, kita boleh nampak lagi price possible boleh lagi buat sideways dalam pergerakan ini. Kalau price boleh naik lagi ni, so ini kita jangkakan ada possible untuk price boleh naik. Tapi apapun, kita beware untuk hari ni. So apapun, Zul amat galakkan untuk anda tunggu untuk Fed meeting untuk malam ni. Mau silakan 2 pagi lah. So 2 pagi kita maybe subuh-subuh nanti baru kita akan tengok lah untuk malam ni ada berlaku kenaikan tidak. Possible tak subuh nanti ataupun 2 pagi baru kita akan dapat data untuk di Fed meeting. So untuk kali ni kita tengok RSI berada di 50, stock RSI berada below. So momentum, kalau ada berlaku kenaikan, hanya kenaikan untuk short term saja. Tetapi sekiranya RSI lost position 50 ni untuk drop lagi below, so dengan stock RSI balik, so ini kita akan ada massive drop untuk di Bitcoin dengan volume malam ni, iaitu expected bull price boleh drop ke kawasan ni. So Zul mau jangkakan untuk price dropping berbanding naik atas, tapi tidak menidakkan untuk price boleh naik sampai 22. So sebab apa? Dia akan tunjukkan satu, kita ada satu pattern yang ni ialah dia tak nampak ni sebab banyak-banyak lukisan ni. Tu baru tu perasan tadi. Kita ada mostly consider double bottom kawasan ni, di mana price dah breakout dan retest dan buat almost kita nak satu pattern, tapi pattern bearish kat sini. So ini kita boleh jangkakan kalau kenaikan yang berlaku untuk malam ni point breaking. So Bitcoin double bottom ni price menuju C24. So tak perlu kita draw banyak-banyak, kita dah ada pun yang price ni untuk kuartal beberapa potential pattern. Yang pertama kita ada ni bull flag yang menuju price kawasan ni. Untuk yang kuartal kita tahu resistance kita pun ada kawasan ni, so price boleh naik kawasan ni. Kemudian kita tahu double bottom juga price kawasan ni. So ini untuk current market, kita tengok sentiment. So kita tanya balik sentiment dalam market. Sentiment dalam market ni sekarang apalah? Sentiment dalam market adalah mostly untuk hari ketika ini, mostly majoritinya semua sedang dalam keadaan bullish. So hati bila keadaan semua dalam bullish, so ada possible untuk berlaku dropping. So kita fight, kita akan berada di kuartal di side yang sebelah yang minor. So sebab tu zone minor, so mau jangkakan untuk price dropping, tapi tidak menidakkan price boleh naik 22.4. Sebab apa? Zone still lagi jangka kalau ada berlaku kenaikan 22.4 pun dia akan create satu channel lagi yang baru. So ini kita akan ada massive buat another pattern ni. So price boleh return balik ke kawasan trendline untuk buat another sideways. So bulan
habis, sama ada kita akan bulan 12 bulan 1 kita drop balik ke kawasan ni untuk mengisytiharkan inilah kita punya bottom, untuklah kita akan buy, ataupun kita akan breakout itu nanti kita akan start sideways yang lama juga 23-24 kita akan see antara 30 dan 26. So bercakapkan dulu tu ada pergerakan untuk sideways untuk Bitcoin antara 26 ke 15k. So whatever price kawasan tu nanti kita kawasan DCA. So even currently pun dah good untuk DCA long term. Cuma tahun ni adalah jangkakan untuk end year ataupun bulan 12 nombor 1 kita nak tengok bottom. Adakah dapat tak rezeki kita ke kawasan 14k ke 10k atau tidak, ataupun kita hanya dapat kembali return di kawasan ni. So taklah kita akan buy start the DCA hujung bulan ini dan awal bulan 1, dan the rest of the year untuk bulan tahun 23-24 kita akan start DCA. So itulah untuk arah pergerakan Bitcoin. So jangan panik, biarkan saja, kita still lagi buy. Kalau anda nak kata tak pening-pening baca chart, adalah anda percaya dengan 4 year circle, kalau anda DCA saja untuk long term, dan anda tahu investment anda nak petik hasil bila ialah tahun 2025 jangkaan. So itulah untuk di Bitcoin. Dan so kita pergi ke Dogecoin sikit, kita tengok apa yang berlaku. Hyper di Dogecoin, price kembali balik ke 15 sen. So apa yang berlaku Dogecoin, kenapa juga berhati-hati di Dogecoin. So di ialah Dogecoin adalah pergerakan ini. Kali sebelum ni Zo ada draw kan channel. So Zo ada draw kan channel ni. Sebelum ni ya price ni tak ada, kita draw channel. Macam mana berlaku, price dah hit sekali lagi, dan apakah price buat kat sini kita akan tengok. Untuk yang ni RSI, so semalam pun sudah sharekan, iaitu di Dogecoin price terang buat sama dekat bearish divergence, price buat higher height, price RSI buat equal height. So ini adalah hidden bearish divergence. So bila hidden bearish divergence ini, tengok price adalah mostly tak drop bawah. So tengok RSI momentum pun dah start drop, price dia lagi kawasan ni. So ini kita jangkakan untuk Dogecoin ada possible akan drop. So ini time untuk TP untuk siapa-siapa untuk di Dogecoin, tak adalah, ataupun kalau anda nak hold untuk long term, tak adalah, hold aja long term, ataupun anda at least keluarlah, ambil modal dan profit tinggalkan. Apa yang profit itu anda boleh biarkan untuk long term. Kalau ada berlaku kenaikan lagi, yang profit itu akan terus tambahkan volume, so anda akan terus akan dapatkan profit. So untuk Dogecoin, kat manakah price drop? So yang akan price nak untuk Dogecoin ni stabil di kawasan ini, tetapi sekiranya Bitcoin drop dengan drastik, so altcoin akan drop. So Dogecoin boleh drop balik ke kawasan ni, dan zona target untuk end of year adalah kawasan 3 sen. 3 sen ke 0.06. So sekiranya ini berlaku, Zo akan grab. So apapun untuk ini sebelum ni Zo ada share kan, iaitu kita ada bull iaitu price ini, kita ada reversal ni. So siapa yang dah buy kawasan ni boleh TP. So sekiranya price return balik ke kawasan ini sebagai breakout dan retest, so consider 7 sen 8 sen ni dah boleh buy untuk long term. Even Zo pun Zo akan tambah balik sekiranya price return balik ke kawasan ni. Sebab apa, kita tengok momentum ni lah, breakout dan retest, dan possible kita akan ada sideways untuk yang lama. Unless sekiranya Bitcoin drop ke 10k 14k, kita barulah kita akan sampai ke price target kita untuk bottom jangkaan 3 sen ke 0.06 sen. Itulah untuk pergerakan Dogecoin yang Zo nak tengokkan. So apapun Zo cakap, Zo punya strategi sekarang ni Zo tunggu bulan 12, bulan 11, bulan 12 dan bulan 1, dan berapa saja price masa tu, apa saja keadaan ekonomi masa tu, Zo akan start the DC untuk long term. So itulah untuk di Dogecoin. So untuk lain-lain coin kita akan tengok juga beberapa altcoin yang lain. So nak tengok Ethereum, lama kita tak tengok. Cardano, kita akan tengok Cardano punya. Cardano, apa yang berlaku di Cardano. Cardano semalam berlaku kat peringatan sampai dah 40 sen. Apa yang berlaku pada Cardano. So Cardano sebelum ni Zo ada sharekan, iaitu price kita ada triangle ni. Price sedang menuju ke kawasan ini antara 21 sen ataupun 5. Currently kita lost position ni. So untuk price ini yang tengok adalah untuk di Dogecoin. Dogecoin pula untuk di Cardano dah sampai breakout ni, dah masuk balik kawasan ni. So currently kita berada key level, so consider adalah kawasan resistance. Kita tengok RSI berada di above 50. So ini momentum ni, price dah masuk balik kawasan ni. So price ni boleh masuk balik ke naik ke kawasan ini. So ini sedikit bullish untuk di Cardano sebenarnya. So ini kita tengokkan kalau sekiranya Bitcoin terus tak ada sebarang pergerakan nasib macam cakap tadi. Untuk di Bitcoin sekiranya kita hanya dapat sideways saja, Fed meeting tak interest rate, kenaikan interest rate mungkin 50 base point, tak banyak berlaku perubahan. So dalam market tak ada berlaku pergerakan nasib untuk di DXY dollar, dan Bitcoin still lagi above dalam 0.24 menuju sekali lagi dalam stable bullish. So kita jangkakan untuk altcoin akan terus melakukan peningkatan lagi untuk minggu ini. So ini untuk di Cardano boleh naik sampai above balik trendline ni di kawasan 40%, dan sekiranya kita nampak pergerakan ni untuk Cardano, dia sedang buat satu pergerakan bullish. So pergerakan bullish seperti mana anda nampak di Dogecoin semua tu. Kenapa? Nanti tu akan draw kan, dia buat juga adalah falling channel. So kita akan draw yang ni. So yang ni kita akan draw sampai bawah, dan kita akan
connectkan yang ni, yang bawah ni. So anda akan nampak, anda faham kenapa dekat ni following channel. So kita tengok kejatuhan ini. Kejatuhan ini nampak price sampai di middle channel dan berlaku bounce. So meaning untuk Cardano ni be ready untuk moment. So yang ni kita akan delete untuk yang ni, dan ini kita delete. So yang ni juga kita akan delete. Currently kita hanya monitor yang channel ini saja untuk di Cardano. So sama ada price drop lagi untuk kawasan ni. Kalau drop lagi bawah kita boleh buy. So pattern ini anda dah tengok berapa kali tu buktikan ini adalah pattern yang aku kata amat legit. Untuk short term pump, kalau breakout kita akan ada massive pump. So untuk ini Cardano, kalau nak pump sampai mana, kita jangkakan bersampai dalam 70 sen balik untuk Cardano. So siapa yang ada Cardano ni adalah untuk long term. Jika lah untuk long term, so ini positionnya. Kalau breakout ni anda nampak seperti mana berlaku di Dogecoin, macam mana berlaku di Chainlink, Uniswap. So banyak pergerakan yang sini anda boleh nampak lah. Ini adalah kuartal, tunggu saja masa untuk breakout. So good untuk Cardano. So Cardano boleh dah buy di Luno. So taklah anda buy saja di Luno ataupun di exchange lain pun boleh. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So be ready untuk malam ni adalah Fed meeting pukul berapa, iaitu kita jangkakan pukul 2 petang di US. 2 petang di US meaning bermakna 2 pagi waktu Malaysia. So apa pun malam ni Zul kerja malam, tu tak sempat lah pukul 2 pagi pun, tu tak tunggulah sampai 2 pagi. So besok pagi subuh-subuh Zul akan bangun awal sikit dan kita akan tengok market ke manakah arah pergerakan market, dan besok Zul akan update lebih awal lah. Hari ni Zul oversleep sikit. So apa pun, jumpa anda lagi di next review pagi besok. Kita tengok macam mana interest rate ataupun malam ni Zul akan stay untuk sebelum pukul 2 pagi tu kan di Discord saja. Tapi pukul 2 pagi tu Zul tak tengok lah, Zul dah tidur pun, Zul tak jaga sampai 2 pagi. Pagi besok subuh-subuh, sebelum subuh kita akan tengokkan berapakah kenaikan, dan kita akan tengok di chart dan be ready untuk arah movement market bila Asia market open. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda di next review. Assalamualaikum, bye bye. Your fucking hands up.